kedua, satu usul setelah mengakhiri ketidakkepastian dan ketentuan dalam pencarian kehilangan pesawat MH370. Dan saya seperti rakan-rakan yang lain tadi bahawa menyokong usul ini yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun usul ini adalah sepatutnya usul ini adalah usul kedua selepas usul pertama di awal persidangan, di awal kejadian kehilangan itu, yang sepatutnya kita juga turut membahas untuk kita turut memberikan pendapat dan pandangan-pandangan kita bagi mencari kehilangan pesawat tersebut. Dan sepatutnya hari ini adalah usul kedua daripada Perdana Menteri. Usul pertama saya telah ditolak walaupun saya merayu supaya usul itu dibawa kembali oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun begitu Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga menyokong bahawa ucapan takziah bagi mewakili rakan-rakan daripada Ahli Parlimen PAS dan juga rakan-rakan Ahli Parlimen Pakatan Rakyat, mengucapkan takziah kepada keluarga. Saya ingin pertegaskan di sini bahawa kerana sensitiviti keluarga lah, maka kami bangkit di Parlimen ini dalam perbahasan titah diraja, menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan kehilangan pesawat, bukan kerana politik. Kadang-kadang ada orang dia datang ke Parlimen, dia kata janganlah mempolitik, tapi ucapan janganlah mempolitik itulah sebenarnya mempolitik. Kita di Parlimen ini apa sahaja kejadian, kita perlu ada kepekaan. Dan itulah kepekaan kami daripada ahli-ahli Parlimen PAS dan juga Pakatan Rakyat. Sensitiviti kita terhadap perasaan emosional keluarga. Maka kita bangkitkan persoalan itu. Kerana kepekaan dan sensitiviti kita terhadap negara yang kita cinta inilah kita bangkit. Seperti mana disebut oleh rakan saya daripada Johor Bahru, bahawa kita bangkit itu untuk kita muhasabah, menjadi pengajaran. Kita tak mau nanti bahawa perkara ini berlalu tanpa ada satu pengajaran yang boleh kita ambil untuk membuat persiapan bagi negara kita menghadapi situasi yang tak menentu pada masa yang akan datang, seperti mana disebut oleh Johor Bahru. Mungkin besok orang akan meminta pertolongan kita seperti mana disebut. Bagaimana persiapan kita dalam SAR dan sebagainya. Jadi ini saya katakan bahawa kerana keluarga, kerana negara lah kita bangkit di Parlimen. Jadi jangan salah anggap bahawa seolah-olah bila kita bangkit sesuatu kita nak mempolitik. Jadi kenyataan-kenyataan itu sebenarnya menunjukkan bahawa kenyataan itulah sebenarnya ialah kerajaan untuk mempolitikkan, seolah-olah ada orang pihak lain yang cuba mempolitikkan isu yang sangat emosional kepada kita semua. Jadi saya mengharap bahawa jangan ada mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk menuduh bahawa apa sahaja perbahasan yang kita bangkit di Parlimen ini seolah-olah kita nak mempolitikkan isu ini. Dan saya ingin juga menyentuh bahawa tentang walaupun sehingga hari ini Perdana Menteri hanya berasaskan kepada laporan yang dibuat oleh pihak daripada luar tentang penganalisaan terhadap data yang menunjukkan bahawa pesawat itu mengakhiri di selatan lautan Hindi. Namun begitu sehingga sekarang objek itu tak dapat lagi diambil. Namun begitu bagi saya bahawa isu yang perlu dilihat sekarang ini seperti mana yang telah disebut oleh pemangku Menteri Pengangkutan bahawa kita tak putus asa, akan terus mencari dan terus mencari. Begitu juga walaupun kita diumumkan tadi oleh Perdana Menteri bahawa pengakhiran terhadap ketidaktentuan dan kepastian ini, tetapi usaha untuk mencari dan bukan lagi menyelamat tetapi memungut mesti diteruskan. Search and recovery mesti diteruskan, bukan search and rescue, menyelamat, tetapi nak pungut sama ada sisa-sisa kapal ataupun sisa-sisa manusia yang masih dapat kita pungut, agar kalau betul mereka telah pulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah mereka berpusara di tanah tumpah darah mereka sendiri, sama ada rakyat negara kita maupun rakyat daripada pihak luar. Jadi saya mengharapkan bahawa usaha ini harus berterusan.
untuk dilakukan, berusaha untuk mencari dan memungut apa saja sisa-sisa. Dan dalam masa yang sama saya nak juga penjelasan daripada pihak kerajaan. Kerana kenyataan, kalau tak silap ingatan saya, ini buat oleh pemangku Menteri Pengangkutan, bahawa kerajaan akan menyerahkan alat simulator yang dimiliki oleh pilot kepada FBI. Saya ingin mendapat kepastian bahawa apakah kerajaan telah menyerahkan kepada FBI selepas diakui bahawa oleh pihak polis negara kita setelah membuat siasatan forensik dan sebagainya, mengatakan alat itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa yang perlu diragui, yang perlu ditakut. Jadi kalau tak ada apa-apa perlu yang nak diragui, apa keperluan untuk kita nak meminta bantuan dan nak menyerahkan alat itu kepada FBI yang kita tahu apa peranan mereka selama ini. Saya tidak mau kita mengundang, kita cuba menunda. Sebab saya sebut begini kerana kita daripada awal apabila kita mengatakan bahawa ada kenyataan yang mengatakan bahawa didapati ada orang yang cuba mengalih haluan penerbangan tersebut. Lalu serbuan dilaporkan oleh pihak media, polis mengadakan serbuan ke rumah pilot dan sebagainya, dan juga kepada kru yang lain, seolah-olahnya meletak dalam kepala bahawa something wrong terhadap pilot ini, juruterbang ini. Seolah-olah ada agenda tertentu untuk nak merampah, nak melarikan kapal terbang dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa bila kita letakkan itu di awal, lalu kita nak serahkan kepada FBI setelah polis sendiri mengesahkan bahawa tak ada apa yang perlu diragui, saya bimbang bahawa inilah masa FBI akan mengambil kesempatan, mereka akan mengambil kesempatan untuk seolah meletakkan bahawa ini Malaysia ini sarang pengganas. Saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Mungkin Menteri Dalam Negeri boleh jawab, kerana berkaitan dengan FBI, nak berhubung dengan FBI terus tentu melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya minta bahawa kalau belum diserah, saya kata bahawa jangan serah, kita harus menjauhkan diri daripada FBI, bukan kerana kita nak tutup, sebab kita percaya kepada pihak polis yang telah pun mengakui bahawa tak ada apa keperluan yang perlu diragui terhadap simulator tersebut. Jadi saya katakan bahawa ini untuk membersihkan nama pilot nama Zahari, membersihkan nama dia daripada tanggapan-tanggapan seolah-olah dia seorang yang sangat buruk dan jahat nak mengkhianati negara kita. Yang berhormat Tan Sri, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat Tan Sri, tolonglah ahli-ahli yang berhormat. Usul ini adalah usul yang sangat emosional. Saya harap bahawa rakan-rakan saya daripada Tan Sri ada betul. Pokok Senah is misleading us now. Boleh tenang. Isu ini isu yang emosional. Pokok Senah duduk yang berhormat. Ya. Kalau ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat yang lain, kalau ahli-ahli yang berhormat tidak boleh berbahasa secara berhema dan matang, biar saya buat tanggung jawab, biar saya kena hentam luar sana. Saya tidak benarkan lagi perbahasan, saya suruh lagi satu yang berhormat dan digolong. Apa benda yang sudah kita tidak tahu? Tolong ahli yang berhormat. Sila. Kasih Tan Sri. Saya harap jangan ada siapa yang sensitif. Saya tidak nak menyebut siapa. Saya katakan bahawa saya minta supaya kita nak membersihkan nama baik pilot ini. Ini seharusnya kita bersama. Yang berhormat Pokok Senah, yang soal tadi mengenai dengan membersihkan nama ini 5 kali sudah diulang. Ya. Jangan ulang balik. The point is been driven. Ya. Saya harap mereka itu dapat faham. 5 kali. Saya bercakap bahasa Malaysia. Sila. Saya bercakap bahasa Malaysia. Saya bukan bercakap bahasa Tamil baling. Sudahlah. Saya bukan kata kamu tuduh. Saya katakan, takkan tangan saya tak boleh tunjuk. Apa punya bahlul? Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Pokok Senah dulu. Ya. Pokok Senah dulu. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Semua kita mengakui bahawa
apa yang berlaku itu perkara yang sungguh menyayat hati. Semua juga kita akui bahwa apa yang berlaku itu adalah ketentuan ilahi. Itu semua jelas. Jangan apa yang berlaku dalam perbahasan ikuran daripada usul yang timbul daripada perkara menyayat hati ini, Dewan Rakyat ini menjadi kecoh. Sementara kita berbicara mengenai keprihatinan, kesihan yang kita timbulkan pula di mata dunia, kita tidak ada kematangan. Kalau begitulah ahli yang berhormat buat, kalau ada lagi perkara seperti tadi, saya akan tutup perbahasan dan saya minta untuk digolong, biar saya yang kena hantam bahwa saya ini manusia yang tidak ada hati perut. Paham? Sila. Terima kasih Tan Sri. Ada satu dua perkara saja lagi Tan Sri. Terima kasih. Yang seterusnya saya juga ingin mengambil kesempatan ini ialah untuk mempertegaskan bahawa iaitu berkaitan dengan soal apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi bahawa Majlis Fatwa akan bermesyuarat pada petang ini untuk menentukan tentang solat jenazah ghaib dan sebagainya. Jadi saya minta supaya selepas keputusan Majlis Fatwa di bawah speaker sendiri boleh mengaturkan satu kalau ada kepastian daripada Majlis Fatwa, solat jenazah ghaib di Parlimen ini pada hari Khamis, iaitu pada jam tengah hari selepas Zuhur, kita berjamaah Zuhur di bawah penganjuran Tan Sri Speaker sendiri, dan juga kita mengadakan majlis tahlil. Apapun itu kepastian daripada Majlis Fatwa perlu kita nanti terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Tan Sri Speaker, saya ingin menyebut bahawa satu dunia telah tolong mencari MH370 dan juga satu dunia sedang menunggukan jawapan-jawapan yang tidak kepastian ini. Dan saya kira bahawa daripada peristiwa ini kita harus belajar banyak perkara. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan dan juga Kementerian Sains dan Teknologi harus mengambil pengajaran daripada beberapa kekurangan dan kelemahan seperti mana yang disebut oleh rakan kita daripada Johor Bahru tadi, dan juga demi keluarga dan keterbukaan kita ini, saya minta seperti mana yang telah pun disebut oleh rakan-rakan kita tadi bahawa satu jawatankuasa pilihan khas di bawah Parlimen ini mestilah ditubuh segera, walaupun tanpa kotak hitam. Tanpa kotak hitam, kita tidak tahu bila kotak hitam boleh dijumpai. Walaupun tanpa kotak hitam, tapi satu jawatankuasa pilihan khas di bawah Parlimen untuk melihat secara serius beberapa perkara yang berbangkit daripada kehilangan yang sangat misteri ini. Jadi sekali lagi saya menyokong usul Yang Amat Perdana Menteri, dan saya ucapkan takziah kepada keluarga, bagi pihak PAS, dan supaya mereka redha dan pasrah, dan kita doakan moga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka semua. Saya cadangkan supaya cukuplah perbahasan daripada pihak BN, tak payahlah. Sebelum saya panggil pembahas seterusnya, ada satu perkara penting lagi, itu usul di bawah